Mudah-mudahan Allah anugerahkan syifa yang sempurna dan penawarnya kepada mereka yang diuji. Syafakallah syifaan ajilan untuk pesakit COVID Nur Azah binti Muhammad, dan juga seterusnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna untuk Nur Akilah Sumayyah binti Afiq Faizal, Akmal Faizat bin Nazlan, Nibras Aryani binti Wai, Rajan Yung Azni binti Raja Ahmad Shah, Rohani Shoaib, Adnan bin Aman, Abdul Rahman dan Abidin, Surya binti Sa'id, Nur Azlina Azman, Muhammad Syarul Nizam, Muhammad Basir, Rozlinda Zulkifli, Raja Hasanah Hasan Fadilah Zakaria, Muhammad Farid Idlan, Abu Nadir, Anwar Basri, Nur Hidayah Yahya, Syafiqah Azli binti Ismail, Faridah binti Rahman, Amrul Rahim Khalid, Siti Khadijah Muhammad, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhana, Muhammad Jufri, Nurul Jannah, Abdul Aziz, Salwa Abdul Wahab, Juminah binti Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrun, Satinah binti Sanib, Sariyati binti Sanib, Muzailah binti Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Hariyati Zainuddin, Omar bin Abdul Rahman, Hasnah binti Omar, Faizal Ikmar Azami, Sharifah Siti Nur Hajar binti Said Muhammad Zain, pejuang-pejuang thalassemia, Salmah binti Ali Muhammad, Jasmine bin Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Mat Azmi, Zakiyah binti Zuhra, Sarina binti Sofiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Sadli bin Haji Mukti, Fauziah bin Sudin, Ainur Yusdita bin Mafaik, Kasi Iman Afshin bin Muhammad Adi Haikal Izani, Cik Muji bin Cik Noh, Hajjah Sulimah binti Haji Sukaimi, Muhammad Amir bin Muhammad Syafi'i, Mazura binti Mokhtar, Sofia Salihah binti Abdullah Umar. Jadi kita terus doakan kepada 173 nama yang disenaraikan, mudah-mudahan mendapat syifa yang sempurna, dan juga kemungkinan sekiranya ada jemaah yang kurang sihat di dalam Google Meet pada pagi ini, kita juga turut mendoakan dengan asbab membaca Yasin dan doa kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi. Dengan segala sukacita dipersilakan Ustaz Elyin Aminin bin Muhammad Saleh untuk terus pemimpin bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah dari kisah Al-Quran. Dengan segala sukacita dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina jtaba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, tambahkanlah kefahaman kami dalam urusan agama dan ajarkan kami, ya Allah, tentang ilmu ta'wil Al-Quran. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat? Ceria ke tak ceria? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat, mudah-mudahan diberikan sihat oleh Allah. Hari ini nikmat Allah kepada kita banyak, sangat banyak. Salah satu daripadanya ialah kita dapat melaksanakan amal soleh, dapat sama-sama duduk untuk membacakan surah Yasin. Dan saya harap pembacaan kita pada pagi ini bukan mendengar semata-mata bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Yasin, tetapi pada masa yang sama, yang lebih penting ialah sama-sama kita membacakan surah yang ingin yang akan kita bacakan bersama-sama, insya-Allah. Baik, kita terus kepada surah Yasin. Hari ini suara saya masih lagi apa nak kata, masih lagi ada cabaran sedikit, tapi tak mengapalah. Kita buat sehabis baik, mudah-mudahan Allah terima. Allah maafkan, ampunkan kalau ada kesilapan menyebut, ketidakmampuan untuk menyebut huruf dengan baik. Namun pada masa yang sama, dalam sakit kita boleh baca Quran, alhamdulillah. Dalam kita sibuk, kita dapat baca Al-Quran, alhamdulillah.
Kita terus kepada surah Yasin. Mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin. Tadi saya perasan ada yang terkena COVID. Mudah-mudahan diberikan sembuh. Juga kalau ada yang terkena dengan penyakit-penyakit yang lain juga sama. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian daripada keluarga, kenalan saudara mara kami, sebahagian daripada mereka diuji dengan ujian kesihatan, diberikan dan ditimpakan dengan penyakit dan sakit. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar dengan barakah waktu duha, dengan barakah Al-Quran Karim, dengan barakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah dan kurniakanlah syifa, penawar dan kesembuhan bagi mereka dan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar dalam kami diuji dengan ujian yang berhubungan dengan urusan kesihatan, kami tetap juga menjalankan tanggungjawab kami ya Allah sebagai hamba-Mu. Kami tetap mengabdikan diri kepada-Mu. Kami tetap melaksanakan tuntutan-tuntutan dan kewajipan kehadap-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui akan keadaan sebenar mereka yang sedang diuji dengan kesihatannya. Permudahkanlah urusan ibadah kami dan ibadah mereka. Permudahkanlah urusan mendapatkan rawatan kami dan juga rawatan mereka. Permudahkanlah ya Allah segala urusan yang berkaitan dengan diri kami dan juga diri mereka. Semoga kami dan mereka mendapatkan kesihatan, keafiatan dan kesembuhan melalui dan melepasi ujian ini sebagai hamba-Mu yang soleh. Dengan hati yang penuh rida, dengan hati yang penuh lapang, dengan hati yang berdamai dengan setiap satu takdir yang Engkau takdirkan ke atas kami. Dan mudah-mudahan dengan yang sedemikian Engkau terima kami sebagai hamba-Mu yang soleh dan solehah. Dan Engkau masukkan kami semua ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Bismillah. Masya Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Manakala apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka perkara itu tidak akan berlaku. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Mudah-mudahan semuanya sihat. Semalam hari Selasa semalam saya ada ceritakan satu hadis Nabi SAW. Saya cerita berkenaan apa? Ingat ucapan apa yang saya cerita tu? Ucapan siapa yang ada petang lah. Ucapan apa? Ingat ucapan dia apa? Ucapan dia barakallahu fikum. Saya ada cerita sikit tentang ucapan barakallahu fikum kan. Ada yang tanya barakallahu fikum tu makna dia apa? Makna dia apa? Jadi saya ceritalah seorang sahabat Nabi, Mu'rid bin Mu'aykib al-Yamani. Nanti boleh tengok rakaman, ada rakaman kan. Jadi hari ni masa saya tengah cerita tu, saya nak ingat balik kat mana saya ada simpan. Bila zaman kita belajar dulu, mana simpan? Saya cari. Petang tu tak jumpa pula mana. Akhirnya malam, lebih kurang pukul 10 lebih sikit gitu, dapat jumpa. Jadi saya pun cepat-cepat salin apa semua. Dan hasrat pagi ni saya nak share lah. Jadi ada satu kisah dia, An Mu'rid bin Mu'aykib al-Yamani. Qala hajjajtu hajjatal wada' fadakhaltu daran di Makkah fara'aitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhuhu mithlu daratil qamar. Jadi sahabat Nabi yang namanya Mu'rid bin Mu'aykib al-Yamani, ni yang hari tu saya sebut nama dia tu. Dulu hadis ni kami kena hafal. Kena hafal. Jadi itulah, hari itu saya bacakan dia punya lafaz hajjatul wada' fadakhaltu daran di Makkah fara'aitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menunaikan haji wada', lalu aku memasuki sebuah rumah di Mekah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dekat situ, dalam rumah tu. Wajahnya wa wajhuhu mithlu daratil qamar. Wajahnya seperti bulatannya rembulan. Maknanya bercahaya, bergemerlapan, cantik, indah. Menjadi tumpuan pada ketika itu. Wasami'tu minhu ajaban. Dan aku mendengar sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakjubkan, yang pelik. Seorang lelaki dari penduduk Yamamah datang kepada baginda Nabi membawa seorang bayi lelaki yang lahir pada hari itu. Yauma wulidah. Maknanya dia baru dilahirkan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tanya kepada baby tersebut. Bayi baru lahir. Nabi tanya, siapa aku? Rasulullah tanya baby tu, man ana? Aku ni siapa? Kalau bahasa kita, tahu tak? Saya ni siapa? Tahu tak? Itu bahasa kita lah. Lalu pada ketika itu, baby tu pun jawab, anta Rasulullah. Kamu Tuhan adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu Rasulullah pun menjawab, sadaqta, kamu jawab betul. Barakallahu fikum. Ni cerita dia. Tapi kat sini lafaz dia barakallahu fika. Boleh saja, tak masalah. Itu hanya perbezaan dhamir kata ganti diri. Kalau kum tu juga menunjukkan kamu ramai, tapi dari segi penghormatan.
Lalu mu'rid menceritakan, kemudian daripada itu, bayi itu tidak bercakap lagi setelah kejadian itu sampailah menginjak remaja. Menginjak remaja itu maknanya dah mula dah budak dah besar sikit, dia bercakap macam budak lain. Maka kami menyebut anak itu, kami memanggil anak itu dengan nama Mubarak Al-Yamamah. Iaitu orang yang diberkati, Barakallah tu diberkati, yang datang dari Yamamah. Yamamah tu nama tempat. Okey, jelas? Ceritanya. Nah, itulah sedikit cerita berkenaan Barakallahu fikum. Dan sebenarnya bukan satu saja, banyak lagi. Cuma kisah tu hari tu saya terlintas ingat daripada hadis riwayat Imam Baihaqi tu. Jadi saya terus ceritakanlah. Mudah-mudahan. Baik. Hari ini kita lihat mushaf Al-Quran kita. Pada muka surat 243. Jom. 243. Surah apa ni kita? Surah Yusuf kan? Surah Yusuf. Ketika ayah Nabi Yusuf dah membenarkan. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihissalam. Betul kan? Nabi Ya'qub dah benarkan bawa Bunyamin untuk pergi menuju berjumpa dengan Menteri Perbendaharaan. Dan dah berjanji dah buat perjanjian. Apa yang patut dia buat. Kamu tak akan balik melainkan kamu mesti bawa adik kamu. Kalau kamu tak bawa adik kamu, kamu jangan sesekali balik semula ke sini. Banyaklah dia punya perjanjian dia. Lepas dah janji begitu, kemudian bapa dia pesan, Nabi Ya'qub pun pesan. Apa pesanan Nabi Ya'qub untuk anak-anak dia masuk dalam negara Mesir? Nabi Ya'qub pesan dengan sesuatu pesanan. Kerana Nabi Ya'qub ni kan seorang Rasul, seorang Nabi. Dia tahu di antara sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah ialah rupa paras seseorang. Dan adik-beradik Nabi Yusuf ni terkenal orangnya memang kacak-kacak. Lawa-lawa, handsome-handsome. Dan Nabi Yusuf paling handsome. Nabi Yusuf memang jauh lebih kacak. Tapi adik-beradik Nabi Yusuf juga tidak terkecuali. Orangnya semua orang kata lawa-lawa. Orang sini sebut, tempat saya sebut lawa. Tempat lain sebut apa ya? Orangnya lawa sama. Lawa orangnya. Lawa ni dia umum, kadang dia tak mesti perempuan. Lelaki pun disebut lawa orangnya. Handsome orangnya. Kacak orangnya. Ganteng. Ganteng pun ada juga. Segak Ustaz, segak boleh. Segak orangnya. Jadi maknanya dia tu adalah dia punya adik-beradik special. Jadi Nabi Ya'qub ni pesan dalam ayat 67. Apa kata Nabi Ya'qub? Waqala. Dan Nabi Ya'qub berpesan. Ya bunayya, ya baniyya. Wahai anak-anak aku semua sekali. La tadkhulu. Jangan kamu masuk ke Mesir, ke tempat tersebut. Nak pergi jumpa Nabi Yusuf. Jangan masuk dari arah pintu yang sama. Min babin wahidin. Jangan masuk daripada pintu yang sama. Takut nanti kalau ada apa-apa masalah, semua sekali terkena sekaligus. Jadi jangan masuk daripada pintu yang sama. Jangan masuk daripada pintu yang sama. Pintu gerbang. Pintu ni bukan pintu rumah. Pintu gerbang negeri. Pintu ni pintu apa? Pintu gerbang negeri. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi kalau kamu nak masuk nanti, pastikan pecah grup. Pecah kumpulan. Masuk daripada pintu gerbang yang berbeza-beza. Maknanya, kalaulah datang dari arah yang sama, tapi masuk dari pintu gerbang yang berbeza, agak-agak negara jajahan takluk negara tersebut, kerajaan tersebut di zaman itu besar ke tak besar? Besar. Datang daripada arah yang sama, tapi boleh masuk dalam pintu gerbang yang berbeza-beza. Pintu gerbang negara zaman dulu kan, orang keluar masuk. Zaman dulu saya pun tak tahu. Pakai pasport apa, tak tahu. Tapi yang penting pintu gerbang lah. Yang penting mesti ada pengawal lah. Yang penting orang ramai berlintasan lah. Yang penting menjadi
satu suasana yang mana ramai orang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi masuk daripada pintu gerbang yang berbeza-beza. Namun demikian, Nabi Yaqub ajarkan mereka tentang akidah. Apa Nabi Yaqub ajarkan tentang akidah? وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Walau macam mana pun, dengar sini wahai anak-anakku, aku tidak dapat melepaskan kamu daripada apa pun yang ditentukan oleh Allah kepada kamu. Maknanya ini cerita beriman kepada apa ni? Aku, ini yang atas usaha. Kamu jangan masuk dari pintu yang sama. Kamu adik-beradik mesti masuk dalam melalui pintu gerbang berbeza-beza. Nabi Yaqub tahu. Nabi Yaqub tahu bahawa kamu ni semua, anak-anak dia semua adalah orang yang rupawan. Yang ada rupa, yang ada cantik. Jadi mungkin saja orang sana akan pelik tengok, ish, lawanya orang ni. Siapa orang ni? Nanti jadi ujian, jadi fitnah, jadi halangan, jadi macam-macam boleh saja berlaku. Jadi Nabi Yaqub pesan, masuk dalam pintu gerbang yang berbeza-beza. Itu usaha yang perlu dibuat. Tapi Nabi Yaqub pesan kepada mereka beriman dengan qada dan qadar. Iaitu apa? Apa pun yang terjadi, apa pun nasihat aku, apa pun pandangan aku tidak dapat melepaskan kamu daripada apa pun yang akan ditentukan oleh Allah untuk kamu. Maknanya beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan apa? Qada dan qadar. Kita tahu benda yang akan datang sudah ada ketentuan Allah untuk kita. Cuma kita dipertanggungjawabkan untuk apa? Untuk berusaha, sebab ketentuan itu urusan Allah. Urusan kita sebagai hamba, jalankan perintah-perintah Allah. Lalu Nabi Yaqub terangkan lagi, inil hukmu illa lillah. Maka keputusan apa pun yang berlaku, tidaklah ia menjadi satu keputusan, melainkan keputusan itu adalah milik Allah. Maknanya Allah yang tentukan. Kamu dapat masuk ke tak dapat masuk. Jadi Nabi Yaqub ni, dia marah anak dia ni, kalau tak bawa balik adik dia, dia bukan marah kepada takdir, tapi dia marah kepada sikap. Jadi Nabi Yaqub tahu, kalau budak ni bawa balik ke, dia tak bawa balik ke adik dia, benda sudah ada ketentuan Allah. Nabi Yaqub tahu. Nabi Yaqub seorang Rasul, jauh lebih tahu daripada kita. Tetapi Nabi Yaqub marah tu apa? Yang Nabi Yaqub nasihat tu apa? Yang Nabi Yaqub beri amaran tu tentang apa? Tentang sikap. Sikap apa? Sikap kalau dia sambil lewa untuk jaga adik dia. Jadi kita ni kalau dengan anak-anak, kita kena buat pengasingan, pemahaman. Yang pertama, tentang urusan Allah. Benda yang berlaku, takdir Allah. Benda yang berlaku, kehendak Allah. Benda yang berlaku, kuasa Allah, ilmu Allah. Tapi, bila kita marah anak kita, bila kita tegur anak kita, bila kita nasihat anak kita, bukan bermakna kita tak puas hati dengan takdir. Ada sebahagian anak-anak muda, dia bila mak dia tegur, bila bapak dia tegur, dia kata benda dah berlaku. Dia kata benda dah berlaku mak, takkan mak nak salahkan takdir pula. Dah Allah tentukan benda tu berlaku, berlakulah. Dia salah, dia tanya kita. Kita kata dia, bawa motor tu mesti pakai helmet. Bawa motor pakai kasut. Dia tak nak dengar nasihat. Tiba-tiba jatuh. Bila jatuh, dia punya luka dia agak berat jugalah. Sebab dah lah tak pakai helmet, dah lah tak pakai kasut. Mak pesan engkau pakai helmet. Mak dah pesan. Dulu dah pesan kau jatuh. Sekarang mak pesan lagi. Mak, dulu tu kan takdir Allah. Dah Allah tentukan jatuh. Jatuhlah. Kita marah, kita tegur dia, bukan kita menyalahkan takdir. Kita tahu bahawa pakai helmet atau tak pakai helmet, kalau dah ditentukan oleh Allah jatuh, dia tetap jatuh. Walaupun kita memandu sebaik macam mana pun, sampai masa ada ketentuan Allah, jawapannya jatuh-jatuh. Kita faham.
Tapi yang kita tegur, yang kita marah, yang kita nasihat, bukan pada takdir Allah tu. Takdir Allah tu kita terima. Yang kita tegur tu ialah sikap manusia itu. Dia tu. Dia tu. Dia tu yang mana? Kerana sikap dia, naik motor tu tak bawa helmet. Tapi kita tahu benda tu takdir Allah. Dah berlaku, ya berlaku. Tapi lain kali pakailah helmet. Pakailah kasut. Contoh. Jadi dulu anak-anak Nabi Yaakob ni dah hilangkan Nabi Yusuf. Nabi Yaakob ni nasihat bukan kerana tak terima takdir Nabi Yusuf dulu hilang. Bukan Nabi Yaakob tak terima takdir. Nabi Yaakob yakin yang dulu pun takdir Allah, yang sekarang pun takdir Allah. Ni kalau dia lepaskan anak dia Bunyamin ni pun, apa yang berlaku pun semua takdir Allah. Jadi kata Nabi Yaakob, "Wa ma ughni ankum minallahi min syai'." Aku ni pada hakikatnya memang tidak boleh melepaskan kamu daripada apa pun ketentuan Allah untuk kamu. Inil hukmu illa lillah. Tidak adalah sesuatu hukum ketentuan yang berlaku melainkan sepenuhnya milik Allah. Alaihi tawakkaltu. Dan kepada Allah aku ni bertawakal. Jelas tak Nabi Yaakob punya cara penerangan tu? Jelas tak Nabi Yaakob punya cara penerangan tu kan? Jelas kan? Tapi kenapa dia nasihatkan? Jangan masuk lalu pintu yang satu, pintu yang sama. Tapi masuk dari pintu yang berbeza-beza. Itu adalah usaha kita. Perkara yang mesti buat. Sikap yang mesti dilakukan. Sebelumnya, Nabi Yaakob ambil perjanjian. Kamu mesti berjanji. Kamu tak akan pulang ke sini, melainkan pastikan adik kamu bersama dengan kamu. Itu namanya perjanjian untuk membentuk sikap. Jadi kita marah seseorang tu bukan mengingkari takdir. Itulah cerita dia. Jadi alaihi tawakkal tu, kepada Allah aku ni bertawakal, kata Nabi Yaakob. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu, dia mestilah bertawakal. Dan kepada Allah lah, orang-orang yang bertawakal mestilah bertawakal. Saya pernah sebut sebelum ini, Rasulullah ketika menceritakan tentang sifat tawakal, Nabi umpamakan dengan seekor binatang. Semua ingat kan binatang apa? Nabi umpamakan? Pernah kan saya sebut? Burung. Unta, burung. Pernah? Saya pernah sebut. Saya pun tak ingat saya sebut yang mana satu, wallahu a'lam. Tapi ada satu hadis Nabi SAW. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebetul-betul, sebenar-benar, setepat-tepat tawakal, nescaya Allah akan berikan kepada kamu rezeki seperti mana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, dia keluar pagi-pagi hari dalam keadaan khimas, maknanya perutnya kosong, lapar. Wa taruhu bitana, dia kembali semula pulang di waktu petang dalam keadaan perutnya penuh. Burung dia tak ada ladang, dia tak ada kebun, dia pun tak tanam pokok. Burung ni dia tak ada ofis, dia tak ada pejabat. Tapi dia tu bertawakal kepada Allah. Paginya keluar mencari rezeki, petangnya pulang. Dia belum tahu ofisnya di mana, dia belum tahu kebun yang mana, dia belum tahu. Tapi dia tidak menjadikan itu alasan untuk bermalas-malasan, berduduk-dudukkan, bertidur-tiduran, berbaring-baringan. Tak, pagi keluar. Jadi orang Islam harus ambil pelajaran daripada satu cara yang ada pada burung, walaupun belum tahu lagi apa peluang yang ada, apa keadaan yang ada. Tapi dia berusaha untuk berbuat sesuatu, itulah namanya bertawakal. Jadi Nabi Yaakob pesan. Jadi sifat tawakal kepada Allah ni bukan hanya Nabi Muhammad,
tapi semua nabi-nabi dan para rasul. Bila dah dapat nasihat daripada ayahanda Nabi Yaqub, apa anak-anak dia buat? Anak-anak dia ikutlah kali ni. Kali ni mereka ikutlah nasihat daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka tak buat apa-apa. Kali ni mereka dah menjadi mungkin lebih dewasa, mungkin lebih baik, mungkin memikirkan bahawa kalau kita tak ikut arahan ayah, kalau adik kita ni tak jaga betul-betul, tak selamat sampai kepada pemerintah, nanti kalau kita tak dapat lagi makanan, makin susah kita. Ini makanan makin lama makin sikit. Dah lah hari tu kita bawa barang-barang hasil daripada kita punya kerja-kerja tenunan, kerja-kerja kampung, kita bawa sana nak minta tukar dengan makanan, tiba-tiba dia pulangkan semula kepada kita. Takkan kita nak makan kulit-kulit? Takkan kita nak makan barangan-barangan kraft tangan ni? Susahlah kita. Jadi memikirkan tentang keperluan makanan ni, dan memikirkan tentang untung nasib mereka selepas ini, perjalanan jauh, akhirnya mereka buat keputusan, kita ikut sajalah cakap bapa kita. Apa yang berlaku? Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Dan ketika mana mereka masuk ke dalam negeri Mesir tersebut, min haitsu amarahum abuhum. Mereka ikut apa yang telah pun amarahum, apa yang telah pun bapa mereka perintahkan kepada mereka. Ma kana yughni anhum minallahi min syai'. Maka hakikatnya memang Nabi Yaqub tidak dapat pun, Nabi Yaqub memang tidak pun dapat melepaskan mereka daripada apa saja yang ditentukan oleh Allah kepada mereka, illa melainkan hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, melainkan hajat yang ada dalam hati Nabi Yaqub itu Allah tunaikan. Jadi kat sini pernah dengar tak orang sebut perkataan Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Asalnya daripada hadis tu. Apa yang dikehendaki oleh Allah tu pasti berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, dia pasti tidak akan berlaku. Jadi setiap yang berlaku, tidak ada benda di alam ini, tidak ada benda di alam ini yang berlaku yang di luar daripada kehendak Allah. Tak ada. Tapi kalau dia berlaku sama seperti mana apa yang kita kehendaki, hakikatnya itu kehendak Allah. Tapi kalau tak sama dengan apa yang kita nak, itu bermakna apa yang dikehendaki oleh Allah itu berbeza dengan apa yang kita kehendaki. Sebenarnya kalau kita fikir baik-baik kan, banyak sangat perkara yang kita kehendaki sudah pun ditunaikan oleh Allah. Contoh daripada sekecil-kecil benda setiap saat. Contoh sekarang saya nak tengok skrin. Saya tengok. Allah sampai masa saya nak tengok, dapat tengok. Sebenarnya saya dapat tengok tu kehendak siapa sebenarnya? Kehendak Allah. Kemudian saya nak tengok Quran. Saya pun pindah mata saya tengok Quran. Saya dapat tengok Quran. Dapat tengok Quran. Maknanya saya berkehendak nak tengok Quran. Tapi Allah juga sampai masa, rupanya Allah pun berkehendak saya melihat Quran. Saya dapat tengok Quran. Tapi setiap saat tu kalau kita fikir, banyak keinginan kita yang sebenarnya Allah dah tunaikan. Banyak sebenarnya. Lepas tengok Quran, kita nak mata kita nak tengok bawah pula. Kemudian kita nak betulkan kedudukan duduk kita pula. Kemudian kita nak pandang kamera pula. Kemudian kita nak cakap pula. Setiap benda yang kita cakap ni, kalau katalah 1 jam atau 1 jam lebih, 1 jam lebih tu semua kita nak cakap ni, lepas ni nak cakap ni, lepas ni nak cakap ni, lepas ni nak cakap ni. Kan banyak kehendak kita tu. Hakikatnya kita dapat cakap satu persatu satu demi satu tu. Hakikatnya setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, hakikatnya kehendak siapa semua sekali? Hakikatnya kehendak Allah kan? Jadinya banyak tak Allah tunaikan kehendak-kehendak kita? Sebenarnya banyak. Bila kita doa, ada satu benda yang kita minta kepada Allah, kita belum dapat.
Rasanya tak wajar, rasanya tak patut sangat kalau kita tak puas hati ke, rasa membantah ke, rasa geram ke, rasa sakit hati ke kepada Allah. Rasanya memang langsung tak ada kelayakan dan patut. Langsung tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Banyak benda Allah tunaikan. Daripada pagi tadi, kita nak bangun, dapat bangun. Kita nak jalan pergi bilik air, dapat pergi bilik air. Kita nak on switch lampu, dapat on switch lampu. Kita nak masuk bilik air, dapat masuk. Ada orang nak masuk bilik air, tapi kaki dia tak boleh angkat. Kaki dia tak boleh angkat. Nak langkah masuk bilik air tu tak boleh. Kita dapat masuk. Lepas tu kita nak mencangkung. Ada orang tak boleh cangkung. Kita nak cangkung, dapat cangkung. Kita nak buka paip. Ada orang dah sakit, duduk dalam bilik air, tangan dia nak sampai ke paip. Nak buka paip pun tak mampu. Kita nak buka paip, dapat buka paip. Kita nak tutup balik semula, boleh. Kita nak keluar. Kalau ikutkan, banyak tak kehendak kita? Banyaklah. Cuma kita tak adalah menganggap itu sebagai satu hajat besar ke. Tapi hakikatnya sebenarnya kehendak kita banyak sangat dah ditunaikan oleh Allah. Memang kita diuji bila satu benda kita nak tu kita berikan tumpuan. Kita mohon mudah-mudahanlah dapat ni. Sekali tak dapat, janganlah terlalu kecil hati atau lalu sedih atau terlalu kecewa. Tapi kita yakin macam Nabi Yaqub. Tapi kalau kita fikir-fikir semula, daripada kita bangun tadi, malam tadi ingat nak ikut JNI, Gema Nur Iman. Kita dah plan lah. Esok ni Gema Nur Iman dah mula iklan, saya ingat nak transfer berapalah. Itu sebagai infak saya pada hari ini, pada subuh hari. Kemudian saya nak ikutilah tentang Nabi Yusuf. Macam mana kisah Nabi Yaqub dia ajarkan. Dan Allah tunjukkan dalam ayat yang sama juga, ayat berikut, benda itu adalah hajat pada diri Nabi Yaqub, yang mana itu adalah yang telah Allah tentukan. Yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang Allah tentukan benda itu berlaku. Macam mana Nabi Yaqub semaikan pemahaman itu kepada anak-anaknya? Berkenaan dengan tawakal. Kalau tawakal tu macam mana? Buat strategi dulu. Tetapi kena tahu, apa pun yang berlaku, kamu tidak akan dapat lepaskan diri daripada apa saja ketentuan Allah untuk kamu. Yang itu pasak betul-betul. Bila kita belajar tu, malam tadi dah hajat dah. Nak pergi tengok Gema Nur Iman pagi ni. Sekali buka, dapat. Tekan link, okey. Internet, boleh. Berapa banyak hajat dan keinginan kita dah Allah tunaikan. Hakikatnya, sebenarnya hakikatnya, benda-benda itu adalah kehendak Allah juga. Kehendak Allah juga. Jadi banyak benda. Jadi janganlah kerana satu dua benda yang kita sendiri lemah memikirkan, akhirnya kita tak dapat, kita ingatkan, Allah tak kabulkan hajat akulah, kecewa. Tak perlu. Nabi Yaqub, itulah dia. Jadi Nabi Yaqub ada tak rasa kecewa dengan takdir Allah kehilangan anak dia? Nabi Yaqub tidak merasa kecewa dengan takdir Allah. Cuma yang dia perlu bertindak ialah membetulkan sikap anak-anak dia. Sikap anak-anak dia. Macam mana Nabi Yaqub boleh dapat ilmu pemahaman yang seumpama itu dalam mengajarkan kepada anak-anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Dan sesungguhnya dia, yakni Nabi Yaqub, dia adalah benar-benar memiliki ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Nampak? Rupanya pemahaman ini ilmu. Rupanya keyakinan tawakal seperti itu ilmu. Rupanya pesanan Nabi Yaqub betapa kepada anak dia bahawa apa pun terjadi, kamu kena tahu kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada apa sahaja yang ditentukan oleh Allah untuk kamu. Itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Besar tak ilmu tu? Besar. Tinggi tak ilmu tu? Tinggi. Kenapa tinggi? Kerana dia adalah ilmu yang diajar langsung oleh Allah kepada Nabi Yaqub. Kenapa saya kata tinggi? Kerana ilmu itu adalah ilmu yang apabila seseorang miliki, Allah memberikan dia gelaran Dzu Ilmin, yang mempunyai ilmu. Yang ketiga, kenapa tinggi? Kerana Nabi Yaqub menekankan ilmu itu untuk anak-anaknya. Dan Nabi Yaqub adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Kita nak anak kita berilmu,
Bukan mesti dapat markah 100 subjek itu semata-mata. Itu ilmu. Tapi ilmu yang benar-benar disebut sebagai ilmu adalah ilmu bertawakal, ilmu rida, ilmu merasa yakin kepada Allah, ilmu berdamai, menerima qada dan qadar ketentuan Allah, dan ilmu boleh mengajarkan kepada orang lain betapa usaha mesti dibuat selama mana kita diberikan keupayaan untuk berusaha, maka kita buat usaha kita sehabis baik. Ilmu itu mahal sangat nilai dia. Itu ilmu mengenal Allah tu, ilmu yang paling mahal sekali. Tengok Nabi Yaqub ajar apa pada anak dia. Jadi kalau kita nak tahu kan, kita nak tahu apa perkara yang paling bernilai dalam urusan kehidupan. Antara contoh, ini kan ahsanal qasas kan, sebaik-baik kisah kan. Sebaik-baik kisah berkaitan dengan Rasul. Dan berkaitan dengan Rasul, apa yang dia nasihat kepada anaknya adalah sebaik-baik nasihat. Sebaik-baik contoh tauladan pesanan yang terbaik dari seorang bapa ke seorang anak, maka lihatlah dalam sebaik-baik kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kan itu kita punya dorongan kita. Kan itu dorongan kita. Dan pesanan ini bukan pesanan kecil-kecil. Berapa ramai orang yang fikiran dia serabut kerana urusan masalah qada dan qadar. Berapa ramai orang yang menjadi depres, jadi stres kerana berpunca daripada tidak terdidik bertahun-tahun umurnya untuk mempercayai qada dan qadar dengan cara yang betul, dengan pemahaman yang betul. Berapa ramai yang orang yang hatinya suram, yang hatinya galau, yang hatinya berkocak kerana dia belum tahu bagaimana mengemudi, mengendali urusan hatinya dalam berdamai dengan setiap inci takdir Allah yang terkena dan berlaku kepada dirinya. Berapa ramai? Ya. Dalam bahasa moden disebutlah masalah psikologi. Dalam bahasa moden disebutlah masalah jiwa. Dalam bahasa moden disebutlah masalah ketidakstabilan emosi. Dalam bahasa moden disebutlah dengan istilah yang pelbagai. Tapi betul tak? Setuju tak saya kata? Benda tu banyak terpusat kepada urusan rukun iman. Memang nama perkataan moden boleh saja kita gunakan. Masalah kekacauan hati, masalah kegalauan jiwa, masalah ketidakstabilan emosi, masalah. Kita bolehlah pecah-pecahkan kategori itu untuk diakademikkan. Tak masalah. Tapi semuanya sebenarnya berpaksi kepada, kan seorang Rasul, seorang Nabi kan membawa kita ni semua supaya hidup jiwanya, hidup rohaninya. Yang beritahu kita mula-mula betapa kita ni boleh jadi sihat kalau jantung hati kita sihat. Yang bagi tahu kita pun Rasulullah. Dan Rasulullah kalau menyampaikan ilmu, pasti ilmu yang terbaik. Pasti ilmu yang terbaik. Pasti ilmu yang terbaik. Kita nak bawa pusat fikiran kita tu menghala ke arah yang sama. Betul kita tidaklah mampu untuk buat sepenuhnya sebagaimana Rasulullah. Tetapi kita nak berada dalam jalan yang sama, track yang sama. Tapi betul tak? Kita cuba tengok ni. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Dan sesungguhnya dia, Nabi Yaqub, dia benar-benar memiliki ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ilmu tu penting tak? Penting. Tapi ramai tak orang tak tahu? Ramai orang tak tahu dan tak nak ambil tahu. Pada dia ilmu tu apa yang boleh mendatangkan wang dan ringgit saja. Ilmu itu adalah perkara yang boleh mendatangkan profession kerjaya saja. Ilmu itu adalah benda yang boleh memberikan income dan pendapatan saja. Pada dia tu itu ilmu lah. Kalau ekonomi lah. Kalau accounting lah. Kalau medicine lah. Kalau tu pada dia itulah selama-lamanya ilmu. Dia sanggup habis 100,000, dia sanggup ambil 200,000, dia sanggup belajar 3-4 tahun, bersejuk, berpanas, bersengkang mata sampai study 8-10 jam kerana dia melihat ilmu. Tapi salah ke Ustaz kalau dia study hard
kalau dia study smart, tak salah. Tapi yang kita cakap ni bukan soal salah betul. Kita cakap ni adalah berkenaan priority. Menyusun keutamaan dalam hidup. Menyusun apa? Keutamaan dalam hidup. Ustaz, kalau gitu yang study luar negara salah lah. Siapa cakap salah? Menyusun keutamaan dalam hidup. Dalam dia memburu ilmu yang dia rasa itu adalah ilmu, tapi dalam kotak fikiran dia adalah pekerjaan, profession. Lepas ijazah nak dapat segulung, lepas tu nak kerja mana. Kalau dia menuntut ilmu dengan batas fikiran yang sekadar itu, dia belajar tinggi mana ke, luar negara ke apa ke, sebenarnya masih cetek pemikirannya. Percayalah cakap saya. Bukan merendahkan orang belajar luar negara. Saya juga belajar luar negara. Dia bukan soal belajar di mana. Dia soal apa yang kamu fikir tentang ilmu dan pekerjaan. Itu yang penting. Kalau cara fikirnya betul, dia nak belajar luar negara ke, nak terus duduk luar negara ke pun silakan. Tak ada masalah. Jadi kita ni nak ambil berat. Kenapa? Sebab ilmu yang lain ilmu juga. Tak ada rendahnya, tidak ada hinanya. Bagus. Tapi ilmu yang disebutkan empunya memiliki ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan qada dan qadar, tawakal kepada Allah. Dia memiliki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jalan punya jalan, punya jalan, punya jalan, punya jalan. Akhirnya sampai jumpa kepada tempat lokasinya. Iaitu adik-beradik Nabi Yusuf sampai ke tempat Nabi Yusuf. Lalu, Nabi Yusuf bila dah nampak adik-beradiknya dapat masuk daripada pintu yang berbeza, mereka pun jalan, pakat jumpa sama, menghadap kepada Nabi Yusuf. Lalu apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma dakhalu ala Yusuf." Dan ketika mana mereka dapat masuk menuju kepada tempat lokasi Nabi Yusuf alaihi salam, dia punya apa? Kita sebut bangunan pemerintahan dia ataupun kita sebut pusat pemerintahan dia. Awa ilaihi akhah. Maka Nabi Yusuf pun memberikan tempat kepada adik dia. Dia memberikan tempat kepada adiknya di tempat dia. Maknanya, mana? Contohnya dia punya bayangannya, mana adik kamu yang saya suruh bawa tu? Ini tuan. Ini tuan. Bawa sini. Bawa dia ke sini. Panggil dia ke sini. Panggil. Nabi Yusuf pun panggil. Nabi Yusuf bawa ke satu sudut. Nabi Yusuf letak dia di satu tempat. Tiba-tiba, di balik orang-orang adik-beradik dia yang lain tadi, agak berjauhan sedikit daripada adik-beradik dia yang ramai-ramai tadi, Nabi Yusuf bagi tahu kepada adik dia ni, yang namanya Bunyamin. Apa kata Nabi Yusuf? Qala, Nabi Yusuf berkata, "Inni ana akhuka." Wahai Bunyamin, sesungguhnya saya ni abang kamu. Terkejut dia. Ya, saya ni abang kamu, Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka kamu jangan sedih. Apa pun mereka buat pada kamu, kamu jangan sedih. Terkejutlah dia. Abang dia dah jadi apa? Apa kita panggil? Menteri apa nak panggil menteri apa? Menteri Perbendaharaan Negeri lah. Menteri Keuangan boleh jugalah. Menteri Perbendaharaan Negeri. Boleh. Bagilah nama apa saja. Jadi Nabi Yusuf kata jangan bimbang. Saya ni abang kamu. Terkejutlah dia. Dah. Jadi jangan kamu rasa risau, jangan kamu rasa sedih terhadap apa yang dia buatkan. Semua serahkan kepada saya akan selesaikan. Serahkan pada abang akan selesaikan satu persatu susun. Macam mana supaya kamu selamat untuk duduk di sini bersama-sama dengan abang. Lalu Nabi Yusuf pun memulakan strategi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan orang bijak. Dia boleh jaga harta satu negeri. Setakat adik-beradik dia, insya-Allah dia boleh settlekan. Kadang-kadang kan, seseorang itu terasah menjadi bijak dan pandai setelah menemui cabaran hidup yang banyak. Kita ni, bila banyak ujian, cabaran dalam hidup kita, kita jangan menyesali kesusahan yang datang.
kita mungkin tak perasan. Kita ni jadi seperti mana kita pada hari ini. Ada tabahnya, ada redanya, ada kuatnya, ada sungguh-sungguhnya, ada kesedaran yang tinggi. Mungkin disebabkan oleh beberapa kesusahan yang pernah kita alami. Kadang-kadang kita takut sangat anak kita tu tak ada. Kita takut sangat mereka tu mengalami kesusahan. Kita takut sangat cucu kita tu mengalami kesulitan, kepayahan. Padahal kita lupa, kita ni alhamdulillah ada kesedaran, ada peningkatan, ada kemampuan, ada pencapaian, latar belakangnya juga menghadapi kesulitan, kesusahan, kepayahan. Sebab kesusahan tu ada nikmat dia. Kepayahan tu ada nikmat dia. Bayangkan orang yang tak pernah susah. Banyak kita jumpa orang yang musnah hidup dia kerana dia tu jarang susah. Kerana dia jarang rasa lapar. Kerana dia tu jarang ada jumpa masalah. Kita tak tahu. Sebab tu betul lah. Betul lah sabda Nabi. "May yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu." Siapa yang Allah menghendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan timpakan dia dengan ujian, dengan kesusahan, dengan musibah. Bayangkan kalau anak-anak kita tu langsung tak ada baru nak survive hidup, langsung tak ada kesusahan. Asyik enjoy, senang aja. Iya, nanti kita lagi risau, rosak nanti. Lagi kita risau, macam mana agaknya kalau dia tak ada susah. Dia kena tempuh yang namanya kesusahan, kepayahan. Cuma kena belajar macam mana menghadapi kesusahan dalam hidup. Kesusahan hati, kesusahan fikiran, kesusahan belajar, kesusahan mencari rezeki, kesusahan mengurus keluarga. Kesusahan tu ada nikmatnya tersendiri. Dan memang tradisi orang-orang soleh, para nabi tu diberatkan dengan banyak kesusahan dan kesulitan serta kepayahan, ujian-ujian. Baik, ya. Nabi Yusuf pun mulakan strategi dia. Apa strategi Nabi Yusuf? Kita lihat pada ayat berikut. Nabi Yusuf pun memulakan strategi. Falamma jahazahum bijahazihim. Ketika mana Nabi Yusuf melalui dengan menteri-menteri pegawai-pegawai dia, mempersiapkan. Kan tadi kan dah bawa balik semula barang-barang ukiran, barang-barang kraftangan, barang-barang kampung kan untuk ditukar makanan. Maka Nabi Yusuf masa dia pack barang-barang tersebut, dia masukkan ada satu cawan piala kepunyaan istana tu, dia masukkan piala istana tu dalam beg abang-abang dia. Dia masukkan satu daripada, macam contoh kalau kita tu, kalau dulu sultan-sultan mungkin dia ada bekas ke, ada pewter ke, ada apalah. Zaman itulah. Siqayah. Siqayah tu maknanya satu piala untuk digunakan untuk minuman. Tapi air yang, minuman yang kira eksklusif lah. Eksklusif lah. Mahal lah cerita dia. Jadi cara dia, dia ambil cawan tu, dia letak sekali dalam beg abang-abang dia. Mana boleh dia bungkus sendiri. Dia orang ni semua rakyat jelata biasa. Raja, sultan, menteri yang akan buat uruskan semua. Jadi Nabi Yusuf pack-packkan barang orang ni, gantikan dengan gandum apa semua yang dia nak makanan, masukkan sekali piala tu dalam beg abang-abang dia. Fi rahli akhihi. Dalam bungkusan karung saudara-saudara abangnya. Lepas, kenapa Nabi Yusuf buat macam tu? Nabi Yusuf buat macam tu ada tujuan. Untuk uji mereka ni, macam mana perangai dia ni. Perangai dia ni, kalau dia jumpa balik barang dalam tu, apa dia buat? Kalau dia jumpa nanti, apa dia punya respon dia? Sebab nak baca, sikap abang-abang ni dah berubah ke tak berubah? Ataupun sama macam dulu. Suka nyalahkan orang lain, suka mencari kesilapan orang lain, ataupun macam mana? Sikap tu kita nak tahu betul. Sikap tu nak tahu betul. Yang itu, kita nak tengok nanti insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang. Kita akan tengok apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, kenapa buat begitu, dan macam mana kita nak uji sikap anak-anak kita. Dan saya juga terinspirasi banyak daripada strategi Nabi Yusuf ni dalam menerapkan sifat dan sikap yang baik. Sampai kadang-kadang saya macam terlebih tegas pada anak saya. Kadang-kadang saya fikir-fikir, taklah perlu setegas macam tu sangat. Kalau anak saya dia gaduh sesama dia kan, dia kata itulah, dia ni yang buat. Saya first kali saya tutup. Jangan cakap orang lain dulu, cerita apa yang berlaku. Terus saya suruh tutup mulut. Jangan cakap orang lain, apa yang berlaku. Itulah.
Kadang anak saya pun dah jadi takut lah, dia kata. Sebab saya tak suka dia. Itulah yang dia ni. Jangan cerita dia ni. Kita apa dah buat? Sampai kita kalau boleh tak nak dia menyalah-nyalahkan, terinspirasilah daripada kisah ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita kongsikan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dahulu, saya serahkan dan kembalikan semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun sudi bersama kita untuk menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah ijabahkan doa kita dengan asbab baca Yasin dan doa secara berjemaah pada pagi ini. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu tentang surah Nabi Yusuf. Ayat hari ini banyak mengajar kita tentang ikhtiar, yang mana kita kena ada ikhtiar tetapi tetap kena yakin, bertawakal dan bergantung harap dengan Allah. Ini semua adalah takdir dan kita tetap redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga Allah mudahkan segala urusan kita dimanapun kita berada pada hari ini. Moga ilmu disampaikan bermanfaat dan teruskan bersama dengan kuliah Ustaz untuk sambungan kisah-kisah surah Yusuf, iaitu di kuliah subuh pada hari Isnin dan Rabu, insya-Allah. Dan terima kasih kepada tim Gemanur Iman dan juga kepada semua para sahabat pencinta ilmu yang telah sudi mengimarahkan kuliah Gemanur Iman pada pagi ini. Dan kita doakan mudah-mudahan juga Ustaz diberi sifat yang sempurna, dapat terus menyampaikan ilmu Allah, insya-Allah. Dan kuliah kita seterusnya pada pukul 8, sebentar lagi kita bersama dengan Ustaz Fazrul Rahimi Ma'ruf, iaitu tafsir surah Al-Kahfi. Dan sebagai penutup tirai pada pagi ini, sekali lagi memohon Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu.